Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis hari ini ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebahagian daripada keelokan seorang mukmin ialah meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan lain-lain sedemikian. Berdasarkan hadis ini, kita boleh mengambil pengajaran bahawa apabila kita mengamalkan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk, kita akan menjadi seorang mukmin yang elok di mata orang dan dikasihi oleh Allah. Contoh perkara buruk yang kita perlu hindarkan ialah mengumpat, mencuri dan mempertingkatkan amalan. Contohnya macam solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat. Dengan membuat perkara yang baik tersebut, kita dapat mendapat ridha Allah dan jadi mukmin yang elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kedua ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan daripada hadis kedua ini ialah jika seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan sentiasa menjaga lisannya daripada kata kesat dan sentiasa menjaga pergaulannya. Dan yang kedua, dia akan menghormati jiran tetangga. Contohnya sering bertegur sapa dan bertanya khabar. Selain itu dia akan membantu jiran-jirannya yang dalam kesusahan. Yang ketiga, dia akan memuliakan tetamu. Contohnya jika tetamu datang ke rumahnya, dia akan melayan tetamu tersebut dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ketiga ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seseorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan daku wasiat. Baginda bersabda, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali. Baginda tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Daripada hadis ini kita dapat simpulkan bahawa kita haruslah mengelakkan diri kita daripada marah, kerana dengan marah ini akan tercetusnya pergaduhan. Terdapat 3 cara untuk kita meredakan marah kita. Yang pertama, kita boleh ambil wuduk. Yang kedua, kita seharusnya tidur seketika untuk meredakan marah tersebut. Dan yang terakhir, kita boleh mengubah kedudukan kita. Contohnya, waktu kita marah, kita dalam keadaan duduk, maka kita harus baring. Dengan mengubah kedudukan itu dapat meredakan marah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis keempat ialah daripada Abu Malik Al-Haris Ibn Asif Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan zikir alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Ucapan zikir alhamdulillah dan subhanallah, kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Sembahyang itu adalah cahaya, sedekah itu adalah saksi, sabar itu adalah sinaran, Al-Quran itu adalah hujah bagimu atau hujah ke atasmu. Setiap manusia keluar waktu pagi, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Pengajaran hadis keempat ialah Islam amat menitik beratkan tentang kebersihan, kerana kebersihan merupakan sebahagian daripada iman.
Sebagai contoh, sebelum kita makan, kita hendaklah membasuh tangan kita terlebih dahulu supaya terhindar daripada sebarang kekotoran. Yang kedua, setiap amal soleh yang kita lakukan, misalnya mengucapkan kalimah Alhamdulillah dan Subhanallah, dapat menjadi cahaya kepada diri kita dan dapat memberatkan timbangan neraca timbangan di akhirat kelak. Dan yang ketiga, setiap hari manusia akan melakukan kebaikan dan melakukan keburukan. Oleh itu, sesiapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapat rahmat Allah, dan sesiapa yang melakukan keburukan, dia akan menerima kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kelima pada hari ini ialah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah memegang bahuku seraya bersabda, hiduplah engkau di dunia ini seolah-olah engkau seorang perantau atau musafir lalu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu ketibaan waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu ketibaan waktu petang. Ambillah peluang dari kesihatanmu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk matimu. Jalan yang kita dapat daripada hadis kelima ini ialah kita haruslah mengisi masa lapang kita dengan melaksanakan amal ibadat yang baik. Contohnya seperti melakukan amal jariah, menunaikan solat dan melakukan kebaikan terhadap orang sekeliling. Dengan melakukan amal ibadat ini, amal kebaikan ini, kita dapat mempersiapkan diri kita untuk ke akhirat kelak, di mana akhirat ialah tempat segala amal kebaikan kita dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-6 ialah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemah-lemah iman. Daripada hadis ini kita menyimpulkan bahawa setiap umat Islam haruslah mengamalkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, di mana kita haruslah mengamalkan perkara yang baik dan mencegah kemungkaran. Di mana terdapat 3 cara untuk mencegah kemungkaran, iaitu melalui tindakan, lidah dan hati. Dengan tindakan, kita haruslah mencegah dengan merotan si pelaku. Yang kedua, dengan lidah, dengan cara menegur perbuatan si pelaku tersebut. Dengan cara hati, kita membenci perkara yang dilakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-7 pada hari ini ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala baik, dia tidak menerima kecuali perkara yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintah orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada Rasul, di mana Allah Ta'ala berfirman, wahai para Rasul, maka minumlah kamu makanan yang baik-baik dan hendaklah kamu beramal soleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menada tangan ke langit, iaitu berdoa, wahai Tuhanku, bagaimanakah doa akan dimakmurkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan minumannya haram. Hadis riwayat
Al-Imam Muslim. Pengajaran daripada hadis ke-7 ini ialah kita sebagai umat Islam, kita haruslah makan makanan yang halal dan hindarkan diri kita daripada makan makanan yang haram. Hal ini kerana kalau kita sentiasa melakukan perkara yang haram, contohnya makan makanan haram, memakai benda dari pendapatan yang haram, doa kita sukar untuk dimakbulkan dan hidup kita tidak diberkati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang terakhir ialah hadis ke-8. Hadis riwayat Al-Imam Al-Tirmizi. Beliau berkata ia adalah hadis hasan sahih. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi mana engkau meminta, berdoa dan mengharapkan aku akan ampunkan apa-apa dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu banyak sampai menjejak awan langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, nescaya aku akan ampunkan bagimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya andainya engkau datang menghadapku dengan dosa-dosa sepenuh isi bumi, kemudian engkau datang menghadapku tanpa engkau mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan mengurniakan untukmu keampunan sepenuh isi bumi. Daripada hadis ke-8 ini kita boleh simpulkan bahawa Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, di mana kalau hamba-Nya berdoa kepadanya untuk ampunkan segala dosa, nescaya Allah akan ampunkan dosa tersebut selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah.